Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang Ustaz muliakan, sidang penonton video di channel Ustaz Syahir. Dalam pelajaran pada video hari ini, pada video kali ini, iaitu pelajaran Khot Sulus, menulis huruf Ba, huruf Ta dan huruf Sa. Ustaz doakan semoga semua murid-murid yang menonton video Ustaz ini dalam keadaan yang sihat dan dalam keadaan yang sentiasa bersemangat untuk meneruskan pembelajaran walaupun di dalam musim PKP ini. Begitu juga dengan guru-guru Khot khususnya yang menonton video pembelajaran ini, saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf banyak-banyak jika terdapat kekurangan daripada segi penerangan penulisan saya, daripada segi penerangan huruf-huruf dan sebagainya. Saya mohon maaf banyak-banyak. Dan apa yang saya harapkan video penerangan ini dapat membantulah, dapat membantu sedikit sebanyak tuan-tuan guru dan juga dapat membantu khususnya murid-murid semua yang akan menghadapi peperiksaan, khususnya tahun 5 dan tahun 6 pada tahun ini insya-Allah. Okey, jadi Ustaz akan mulakan. Kita akan belajar hari ini dan Ustaz akan kongsikan cara menulis huruf Ba, Ta dan Sa. Dan Ustaz harapkan kamu semua dapat menyediakan alat-alat tulis Khot dengan baik, ya, insya-Allah. Okey, Ustaz akan mulakan dengan buat satu garisan. Okey, baik. Huruf Ba, huruf Ta dan huruf Sa ini dia sebenarnya dikira sebagai huruf yang mendata, ya. Huruf yang mendata. Kalau di dalam buku teks kamu tu, kamu boleh tengok di tahun 4 kalau tak silap, dia dikira sebagai huruf yang mendata, ya. Huruf yang mendata tu adalah huruf yang dia bentuknya mendata. Dia bukan bentuk menegak, bulat ataupun melengkung, ya. Baik. Jadi sekarang Ustaz nak tulis dulu menggunakan pensel biasa, tengok, ya. Ustaz bukan tulis guna alat tulis Khot, Ustaz guna pensel biasa dulu. Okey, sebelum Ustaz tulis huruf Ba Khot Sulus, Ustaz tulis dulu huruf Ba Khot Nasah. Okey, ini contoh huruf Ba Khot Nasah. Huruf Ba Khot Nasah, dia pendek ataupun dia kecil, ya. Dia tak besar ataupun dia tak panjang, ya. Okey. Kalau kita tengok huruf Ba Khot Sulus, dia akan ada perbezaan sikit. Yang ni dia nampak besar sikit dan dia panjang, ya. Nampak beza dia. Okey. Nampak macam sama tapi dia tidak serupa. Kalau Khot Nasah dia lebih kecil sikit, kalau Khot Sulus dia besar, ya. Nanti Ustaz akan tunjukkanlah cara ukuran-ukuran dia. Okey. Dan kemudian untuk Khot Sulus ni, okey, Khot Sulus ni dia ada dua bentuk huruf Ba dia, ya. Huruf Ba, huruf Ta, huruf Sa boleh guna. Ya, rumah dia sama, cuma titik saja yang berbeza. Okey, ini bentuk yang pertama. Ni bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, bentuk dia macam ni. Bentuk dia lebih kurang macam ni. Ni. Okey. Dia punya badan dia ke bawah. Kalau yang ni badan dia ke atas. Dia punya kepala dia ni. Dia punya permulaan dia ni di atas, yang ini permulaan dia di bawah. Nampak beza dia? Ini yang pertama dan ini yang kedua. Okey, kalau macam contoh video Ustaz yang sebelum ni, Ustaz ada bagi tips untuk kita ingat bentuk-bentuk huruf ni. Contoh yang video sebelum ni, bagi siapa yang belum tonton lagi, boleh tengok dalam channel Ustaz Syahir. Tengok pelajaran Khot Sulus, menulis huruf alif, huruf kaf dan huruf lam, ya. Okey, murid-murid yang belum subscribe channel Ustaz, boleh tekan subscribe. Ustaz ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua. Okey.
Ini contoh latihan kita gunakan pensel biasa. Tarik alif ada kepala. Lepas tu tarik kaf. Lepas tu tarik kepala lam. Nampak? Ini bentuk-bentuk huruf hot sulus yang kita kena hafal ataupun kita kena ingat. Tak semestinya kita kena tulis guna pensel hot. Kalau kamu malas nak guna pensel hot, kamu nak berlatih juga kan. Saja-saja tulis boleh guna pensel biasa. Tapi kita guna bentuk-bentuk tulisan hot sulus. Contohnya huruf ba. Kena tarik panjang sikit. Ba. Lepas tu ada huruf ba yang kedua. Ni. Okey, ini guna pensel biasa. Latihan. Ya, latihan. Ya. Jadi sebelum kita menulis guna pensel hot, kamu kena ingat. Sebab nanti dalam periksa, soalan dia, okey, ini ba hot nasah. Sila tukarkan kepada hot sulus. Macam mana kita nak buat? Kalau kamu tulis sama macam ni, kamu tulis juga sama macam dalam soalan tu, maka dia akan salah. Ya, dia akan salah. Okay, jadi kita kena hafal bentuk-bentuk ni, kena ingat, kena tulis. Okey, itu untuk latihan yang pertama, dan tips untuk kamu berlatih menulis hot. Okey, baik. Seterusnya sediakan alat tulis hot. Kita akan masuk kepada menulis huruf ba, huruf ta dan huruf sa menggunakan kaedah penulisan hot sulus. Okey, baik. Ustaz harap kamu semua dah dapat sediakan peralatan menulis hot. Okey, Ustaz akan menggunakan buluh dan dakwat ya. Dakwat merah dan dakwat yang warna hitam. Okey, Ustaz tak gunakan pensel sebab kalau Ustaz guna pensel nanti dia nampak kecil dan dia tak besar dan kamu tak berapa jelas nanti ya. Jadi Ustaz gunakan buluh ini untuk bagi nampak kamu lebih jelas lah ya. Tapi kamu boleh menggunakan pensel, sama je, tak ada masalah. Okey, kamu boleh guna pensel. Siapa yang ada buluh ataupun ada batang resam, boleh guna juga, tak ada masalah ya. Kita belajar sama-sama insya-Allah. Okey, baik. Sebelum Ustaz nak mula menulis huruf ba, Ustaz nak letak dulu permasalahan pengalaman Ustaz mengajar hot di dalam kelas. Tahun 4, 5, 6 Ustaz pernah ya. Permasalahan utama bila kita nak buat huruf ba ni, murid-murid dia akan masalah kat mana dia nak mula. Kan? Okey, kat mana dia nak mula? Kita dah buat garisan. Okey, kita dah buat garisan, tapi di kat mana kamu nak mula? Ustaz tahu mungkin murid-murid yang biasa menulis hot ya, penulis-penulis hot ataupun orang-orang yang biasa menulis hot, dia dah boleh agak huruf ba tu dia akan mula kat sini. Bila dia mula kat sini, dia tarik, dia akan kena. Maknanya dia memang sama, dia betul dia punya ukuran. Tapi kalau untuk kamu murid-murid tahun 4, 5, 6 ni yang menonton video Ustaz, yang kita nak belajar hot sulus ni, yang video ni untuk asas ya, untuk kamu lah, untuk pelajar sekolah rendah ya. Video ni untuk murid-murid sekolah rendah yang nak belajar ya, untuk kamu nak periksa. Jadi Ustaz nak tunjukkan secara asasnya dan kaedahnya satu-satu, dekat mana kamu nak mula dan kat mana kamu nak berakhir menulis tu. Okey, jadi pertama kena ada garisan dulu. Okey, garisan. Buat satu garisan. Okey, buat satu garisan dekat buku kamu ataupun dekat kertas kosong pun boleh. Okey, kita nak mula huruf ba. Okey, kalau kamu tengok kat dalam buku, dia ada tulis huruf ba tu, dia ada tunjuk. Dia akan mula tinggi sikit daripada garisan. Tapi macam mana kita nak agak? Kan, kita nak agak tu macam mana? Ya, kat situ bila dia dah salah, tak kena kan, tak betul. Jadi dia akan give up. Okay. Bila dia dah putus asa, dia buat, dia tak mahu tulis lah. Jadi jangan risau ya. Okey, Ustaz harap kamu teruskan menonton video Ustaz dan jangan berputus asa ya. InsyaAllah Ustaz akan bantu untuk kamu menulis. Okey, kemudian kita akan mulakan. Tengok, Ustaz akan mulakan dengan satu titik di atas garisan. Buat titik serong segi 4 sama. Ustaz dah tunjuk dekat video yang pertama, iaitu penerangan untuk huruf alif, kaf dan huruf lam ya, cara untuk buat titik. Tengok, mesti atas, bawah,
sama. Atas bawah sama, kanan kiri sama. Segi 4 tepat sama, ya. Baik. Satu titik di atas garisan, kemudian ustaz buat lagi satu titik. Titik yang pertama, ni mesti sama kat atas. Titik yang kedua. Nampak? Titik yang pertama, titik yang kedua. Okey. Titik yang pertama, titik yang kedua, kemudian ustaz buat lagi satu. Titik yang ketiga. Kemudian ustaz buat satu lagi. Titik yang keempat. Kemudian baru kita buat garisan kat sini. Habis. Ini untuk permulaan untuk kita buat huruf ba. Ya. Jangan buat tu dulu. Jangan buat punya huruf ba. Tengok dulu ustaz buat macam mana. Kamu tengok, kamu cuba buat. Okey. Titik tu, serongkan pensel kamu. Nampak pensel ni? Pensel serong. Letak macam ni. Nampak? Letak. Serong. Tarik. Tarik ke kanan. Tarik ke kanan ke bawah. Okey. Cuba dapatkan atas bawah sama, kanan kiri sama. Segi 4 sama. Okey, baik. Okey, baik. Seterusnya, kita akan mula ukur. Kita akan mula buat ukuran di mana kita nak mula huruf ba. Tadi kita dah buat titik. Sekarang ni kita akan potong satu titik. Tengok. Titik yang nombor 4, ustaz akan potong separuh. Ni. Nampak? Satu titik, separuh. Jadi, kat mana kita mula? Kita akan mula di sini. Ni. Dekat sini kita mula. Di situ permulaan dia. Bukan titik yang atas ni. Bukan garisan yang ni. Ni tak. Okey, ustaz akan mula dekat sini. Okey. Jadi, permulaan dia. Ya. 1.5. Ya. Dia punya kepala. Kepala huruf ba ni, permulaan dia kita akan tarik melengkung macam ni. Kita akan tarik melengkung. Nampak Kita akan tarik melengkung ke bawah. Berapa panjang dia ni? Panjang dia ni 1.5 setengah. 1.5 setengah. Kat sini setengah. Yang ni 1 titik. Bermaksud kita akan berhenti dekat sini. Nampak? Kita akan berhenti dekat sini. Titik yang nombor 3 ni. Sebab titik 4 ni dia dah jadi setengah. Titik nombor 3 masih penuh. Okey. Okey, jadi ustaz akan mula dekat sini. Sudut dia mesti agak tegak sikit. Dalam 75 ke 76. Ya, macam kita nak buat huruf alif. Nampak? Tegak. Bukan kita condongkan macam ni. Kalau condong macam ni nanti dia jadi terlalu condong. Ya. Ni contoh sudut. Kita buat tegak sikit. Nampak? Tegak sikit baru kita tarik ke bawah dan kita akan buat bentuk taring. Nampak? Bentuk taring. Bentuk tajam. Maknanya yang di sini dia tebal, yang di sini dia tajam ataupun dia nipis. Okey. Cara kamu letak pensel tu kamu kena perhati betul-betul. Kamu kena tengok. Tengok ustaz letak pensel. Nampak tak? Tegak. Tegak. Okey, tegak sini. Kemudian tolak. Tolak ke kanan. Tolak ke kanan. Ke bawah. Ya, tolak ke bawah dan ke kanan. Dan dia akan dapat bentuk taring macam ni. Nampak? Macam ni. Okey. Tolak. Okey. Tarik ke bawah dan ke kanan. Okey. Itu selesai untuk permulaan huruf ba. Okey. Biasanya pelajar dia akan buat. Ya. Bila kamu tarik ni. Kamu tarik dia akan jadi besar macam ni. Apa kesilapan dia dekat sini? Apa masalah dia? Masalah dia sebab bila kamu tarik, kamu tak pusingkan alat tulis kamu tu, pensel kamu. Ni, kamu kena pusing. Tengok. Gunakan ibu jari. Ni ibu jari ni tolak. Ibu jari tolak. Masa kamu menggerakkan pensel tu, kamu kena tolak. Tengok. Ustaz letak. Ustaz tarik ke bawah. Dan ustaz pusingkan. Dia akan jadi macam ni. Dia mesti kena dapat macam ni. Kalau dapat macam ni, ini tak betul.
itu masih lagi dalam kedudukan yang bentuk yang tak betul ataupun bentuk yang salah. Okey, baik. Seterusnya, okey, macam mana kita nak buat bentuk badan bar ni? Berapa panjang dia? Okey, berapa panjang bentuk badan bar? Okey, bentuk badan bar untuk hot sulus kita ada 5 titik. Okey, jadi kat sini nampak kita berhenti kat titik sini kan. Tadi kat sini kita mula daripada atas dan kita berhenti kat sini, jadi ustaz buat satu garisan panjang. Okey, nampak kat situ. Okey, jadi sekarang ni ustaz akan buat titik dia. Tadi ustaz cakap ada 6 kan. Okey, tengok. 1 2 buat bagi samalah, bagi cantik. 3 4 5 dan 6. Nampak? Bila kamu dah buat macam ni, inilah ukuran panjang huruf bar tu nanti yang kamu akan buat. Itu ukuran dia. Okey? Panjang dia ni. Okey, baik. Jadi kemudian pada titik nombor 5, nampak tak titik nombor 5 ni? Titik nombor 5 ni ustaz buat satu lagi titik kat bawah. Buat je satu. Macam tu. Okey, jadi sekarang kita akan sambungkan, kita akan buat penyambungan di mana kepala huruf bar kita akan masuk kepada badan dan kemudian kita akan masuk kepada ekor. Okey, jadi kat sini ustaz nak bagi tahu, ustaz nak kongsi yang ini bahagian badan dia. Ni badan dia. Okey. Yang bahagian sini dia bahagian ekor. Bahagian ekor. Jadi tadi yang ni kepala. Jadi kepala ustaz dah tunjuk. Jadi sekarang kita nak buat badan. Macam ni kita nak buat badan untuk huruf bar ni, ya. Okey, baik. Okey. Ustaz akan ambil daripada sini, daripada kepala dia kita akan sambung. Okey, jadi dia akan bersambung dan dia akan bercantum dekat sini. Ni nampak? Okey, dia mesti bercantum dekat sini. Dia tak boleh bercantum kat tempat lain ataupun dia kat sini ke kat sini, tak boleh. Dia mesti kat sini. Sebab itu tadi ustaz cakap kalau dah buat titik nombor 5, buat satu lagi titik bawah nombor 5 tu, satu lagi kat sini. Titik ni memang penting. Okey, letak sini, sambung kat sini. Dalam keadaan bengkok sikit. Bengkok sikit. Okey, tengok ustaz buat. Ustaz buat titik-titik dulu. Kita sambungkan kat situ. Nampak? Dan kat sini kita kena berhenti. Yang ini nanti kemudian kejap lagi ustaz tunjuk. Okey. Nampak? Titik-titik dulu. Titik-titik kamu buat lakaran dulu. Guna pensel tu kamu buat titik-titik mesti sambungkan dekat sini. Okey, baik. Kemudian kita akan buat penyambungan. Okey, sebelum kita nak buat penyambungan, okey, kamu tengok dekat sini cara untuk kita menyambung. Cara untuk kita menyambung. Okey. Dekat sini ini adalah kepala huruf bar. Okey, kita tak boleh sambung dekat hujung dia ni. Ni, kita sambung kat sini. Yang ini salah. Yang ini tak betul. Ini kalau hot nasah boleh, itu betul. Tapi kalau hot sulus dia tak boleh. Hot sulus cara dia kena ambil dekat dalam sikit. Ni, kawasan sini. Nampak? Sini kita sambung. Macam tu. Okey. Kita tak boleh ambil yang ujung. Kena ambil dalam sikit. Jadi sebab itu kat sini ustaz akan ambil dalam sikit. Okey. Jadi ustaz akan tarik. Okey, tarik pelan-pelan. Tarik pelan-pelan dalam keadaan yang melengkung sedikit. Pusingkan dia. Ni kena pelan-pelan, ya. Tak boleh laju-laju. Pelan. Okey, kita dah sampai. Jadi tengok garisan ni. Kita akan tarik daripada sini, daripada atas ke bawah, dan dia akan bertemu dan dia akan berjumpa garisan ni. Nampak tak? Jadi dekat sini automatik dia akan dapat kosong, ya. Dia akan dapat kosong. Yang kawasan sini tengok. Kalau ustaz letak satu titik, dia akan muat satu titik di sini. Okey. Jadi huruf bar ni, bar hot sulus, dia bukan kita tulis macam ni. Kalau kamu tulis macam ni, dia salah. Pasal dia tak ada ruang dekat sini. Kamu tengok kat sini.
Nampak tak ruang dia? Nampak kat situ ruang. Ya, kena ada ruang. Jadi bentuk dia tolak ke bawah. Jadi kat sini dia ada ruang. Okey. Jadi kemudian Ustaz akan sambung untuk kita buat ekor dia. Jadi kat sini kena berhenti. Checkpoint dia dekat sini. Berhenti. Okey, kemudian Ustaz akan sambung. Kita nak buat ekor dia. Ekor dia ni daripada sini kita akan buat seolah-olah kita nak buat bentuk bola. Pernah lukis bola tak? Bola. Macam ni bola. Jadi kita ambil daripada sini. Sini kita nak pusing buat jadikan bola. Macam tu. Jadi Ustaz pusing, tengok. Ustaz pusingkan. Pusinglah. Pusing kat kawasan. Kita nak buat bola ni. Nampak? Ni. Jangan tolak sampai sini. Dia mesti dekat titik nombor 6 ni. Nampak titik nombor 6. Pusing macam kita nak buat bola. Macam tu. Okey. Jadi Ustaz letak pensil Ustaz letak alat tulis, kemudian Ustaz akan pusing. Tengok pusing, tolak dan kemudian ni kita kena serongkan pensil kamu supaya kita dapat bentuk yang bucu dia tajam. Nampak? Pusing dan dia kat sini dia akan tajam. Nampak? Dia mesti tajam. Dia kena pusing. Dia tak boleh kamu tolak macam ni je. Yang ni nanti dia tak dapat bentuk yang bentuk taring ni. Kita nak dapat macam bentuk tanduk lembu ni. Ni contoh tanduk lembu macam ni. Kan? Tanduk. Macam ni nampak? Kena buat tolak pusing. Ni kena berlatih lah ya. Kamu kena berlatih guna pensil. Boleh pusing. Okey. Jadi hujung dia ni dia akan pergi menghala ke kanan. Dia bukan menghala ke atas ataupun menghala ke kiri. Yang ni salah, ni salah. Yang ni betul. Okey, kat mana dia nak berhenti? Kat sini. Berhenti. Hujung dia sini. Berhenti. Boleh. Okey, itu huruf ba. Okey, titik dia pula. Titik dia tak susah. Okey, Ustaz buat satu lagi dekat tepi sini. Ini huruf ba bentuk yang pertama dulu ya. Nanti kejap lagi Ustaz akan terangkan bentuk ba yang kedua. Okey, contoh. Okey, kalau kamu dah biasa buat, kamu biasa menulis, kamu dah boleh agak. Kamu takkan buat lagi dah. Yang ni titik-titik ni kamu dah boleh agak, kamu dah boleh nampak. Tapi sebab hari ni kita belajar, kita kena buat. Okey, bila belajar kamu kena buat titik-titik kaedah ni semua. Jangan tinggal. Kecuali kalau penulis-penulis hebat, penulis-penulis yang terkenal, penulis Al-Quran yang dah hebat-hebat tu, dia orang dah boleh agak daripada mana nak mula dan berhenti kat mana. Dan sampai satu masa pun mereka pun masih lagi menggunakan titik-titik kaedah tu. Mengukur ya. Jadi kita ni yang asas, yang Ustaz tunjuk ni, gunakan ilmu ni. Titik-titik ukuran ni. Ya, titik-titik ukuran ni untuk kita ukur satu-satu huruf tu. Okey, baik. Tu kita ambil daripada sini, tolak. Okey, berhenti. Okey, Ustaz berhenti kat situ. Kemudian seolah-olah kita buat bentuk bola. Ni kena pusing lah, pensil kamu kena berlatih. Ya, kalau sekali tak jadi tu biasa. Kena banyak kali buat, kena berlatih. Ustaz saya buat 2-3 kali tak jadi Ustaz. Tak, memang pun 2-3 kali belum jadi lagi, dia kena 30-40 kali baru jadi. Buat banyak kali. Pusing. Okey. Banyak kali buat. Kalau tak jadi buat lagi. Buat lagi, pusing. Buat pelan-pelan. Dia tak boleh laju-laju. Tulis kod ni dia kena pelan-pelan, kena pelan-pelan. Okey. Ini badan huruf ba tadi. Okey, jadi titik kat mana kita buat? Titik kat bawah sini ya. Ba. Okey. Kalau ta kat mana? Ta dekat atas. Kalau huruf sa, kita letak aja titik dia, tambah satu lagi. Okey, boleh. Tak susah, senang je insya-Allah ya. Yang penting untuk huruf ba, perkara yang penting yang perlu kamu ingat, huruf ba panjang dia ya. Panjang dia mesti 6. Ya, 6 titik, dan kemudian bawah sini dia boleh muat satu
satu titik. Ya, jadi dia kena macam ni. Yang ini yang masalah kan kamu nak buat. Sebab kamu tak tahu nak mula dekat mana. Jadi ikut cara yang ni tadi. Ya. Buat 1, 2, 3, 4. Buat 4 titik. Kemudian kamu buat ukuran dia. Potong setengah. Mula daripada sini. 1,5 titik berhenti. Lepas tu sambung. Jangan terus tulis. Kena berhenti-berhenti tulis. Dekat sini checkpoint pertama. Ni checkpoint pertama. Ini checkpoint kedua. Ini checkpoint ketiga. Checkpoint keempat baru buat dia punya titik. Okey. Ustaz harap perkongsian Ustaz untuk huruf ba yang pertama ini dapat membantu semua murid-murid. Kalau tak jadi buat tu biasa. Tak jadi buat tu biasa. Jadi kamu kena membiasakan diri untuk sentiasa berlatih. Jadikan menulis hot sebagai satu hobi. Ya, insya-Allah. Jangan bosan dan jangan boring menulis hot. Cuba dapatkan bentuk dia yang terbaik dan dapat bentuk dia yang cantik. Ya, baik. InsyaAllah selepas ni Ustaz akan tunjukkan cara menulis huruf ba, huruf ta dan huruf sa bentuk yang kedua. Ya, bentuk yang kedua. Okey, kita akan sambung untuk terus menulis huruf ba, huruf ta dan huruf sa bentuk yang kedua. Ya, bentuk yang kedua. Okey, Ustaz akan mulakan dengan satu garisan. Okey, bentuk yang kedua tengok dulu Ustaz tulis guna pensel biasa. Okey, ni dia punya bentuk. Dia punya apa? Kepala dia tu dia mula daripada bawah. Ini bentuk dia. Okey. Bentuk huruf hot sulus, huruf ba, huruf ta dan huruf sa yang kedua. Bentuk yang kedua. Okey. Sebenarnya cara untuk menulis ni dia ada beberapa cara. Ada beberapa cara. Ada setengah guru hot dia lebih suka dia tulis daripada sini. Daripada sini dia turun bawah. Lepas tu baru dia buat. Dia buat yang ini. Okey, 1, 2. Ada setengah guru pula dia daripada bawah ke atas. Dan baru kita turun. Okey. 1, 2. Jadi sebenarnya daripada mana pun dia bermula, tidak ada masalah asalkan bentuk tu jadi. Ya, dia bergantung kepada latihan. Dia bergantung kepada latihan. Okey, tapi cara yang Ustaz nak tunjukkan kepada kamu, yang Ustaz nak kongsikan, sebab Ustaz dah biasa buat daripada bawah, ya, daripada bawah ke atas. Kemudian Ustaz akan sambung. Jadi mungkin kalau ada yang murid-murid yang menonton video Ustaz, mungkin dia tengok Ustaz dan Ustazah, Ustaz ataupun Ustazah, saya ajar daripada sini dulu Ustaz, daripada nombor 1, lepas tu baru buat yang kedua kan. Jadi tak ada masalah sebenarnya. Ya, jangan cakap Ustaz kamu salah. Ustazah kamu salah. Tak, betul. Mana-mana boleh. Macam Ustaz cakap tadi, ada yang mula daripada sini, ada mula daripada sini. Ada mula daripada sini dulu. Lepas tu baru dia buat dia punya ekor, kepala dia tu. Ada yang buat daripada bawah, lepas tu turun. Tak ada masalah. Boleh. Mana-mana pun boleh. Kalau ada ke yang buat daripada sini, belakang naik ke atas. Kalau jadi tak ada masalah, boleh. Waktu Ustaz belajar dulu, bersama dengan Ustaz Abdul Baki, Ustaz ada pengalaman belajar dengan beliau. Ustaz tanya huruf ni, kita nak bentuk huruf ni sebenarnya macam mana, dia punya peraturan dia. Sebab bila Ustaz tengok ada setengah penulis, dia bentuknya, dia buat bentuk satu-satu huruf tu kadang-kadang ada daripada bawah, ada daripada atas, ada daripada tengah pun ada. Tapi jadi, semua buat jadi. Jadi sebenarnya Ustaz bagi tahu tak ada masalah. Nak buat daripada mana, belakang ke, atas ke, bawah ke, depan ke, yang penting dia jadi. Cuma dia bergantung kepada latihan dan mana yang mudah untuk kita buat. Jadi untuk kamu di peringkat rendah, di peringkat sekolah rendah, Ustaz cuba tunjukkan yang paling mudah, ya. Ustaz cuba tunjukkan kepada kamu yang paling mudah untuk kamu buat mengikut kaedah-kaedah penulisan hot sulus, ya. Baik. Okey. Ini latihan, latihan guna pensel biasa boleh. Ini huruf ba yang kedua, boleh buat.
Setengah kata macam kasut tumit lah Ustaz. Ulanglah kamu nak kata macam mana, memang macam inilah bentuk dia. Ya, huruf ba, kod sulus. Okey. Jadi sekarang ni Ustaz akan buat Ustaz buat garisan dulu. Okey. Seperti biasa, daripada mana kita nak mula. Kita nak mula menulis ni macam mana. Kalau Ustaz ajar murid-murid mesti mula dengan titik. Titik kaedah, ya. Jangan biasakan kita tulis terus menulis huruf tu. Kita kena biasakan, sebab kita ni belajar, kita berlatih, kita kena ingat dia punya kaedah-kaedah, jangan tinggalkan dia punya kaedah. Di samping tu, buku-buku rujukan mesti kena ada dekat depan. Ya, mesti kena ada untuk kita buat rujukan. Sebab titik-titik kaedah dia ni banyak, ya. Tak semua huruf dan tak semua khot dan sambungan-sambungan dia kita boleh ingat. Jadi kita memerlukan buku-buku rujukan. Kalau kamu boleh tengoklah dekat buku teks tu, ya. Baik. Okey. Di mana kita nak bermula? Ustaz macam biasa, Ustaz akan mulakan dengan satu titik. Okey, Ustaz buat satu titik di atas garisan. Ini sini lah Ustaz mula. Mana-mana kamu nak buat sini ke, sini, mana? Seperti kamu lah. Okey. Tapi Ustaz mula kat sini. Satu titik. Okey, jadi yang kita nak buat ni apa dulu? Kita nak buat dia punya ekor dia, ekor huruf ba ni. Ataupun kepala lah. Kepala kat bawah kan, ekor. Ekor huruf ba ni yang hujung. Ekor huruf ba ni hujung, yang kepala dia ke bawah. Ya. Okey. Kita akan mula satu titik. Jadi kamu boleh buat satu titik segi 4 tepat, ya. Okey, kemudian apa yang perlu kita buat? Kita buat satu garisan kat tepi sini. Ini supaya benda-benda ni bukan menyusahkan kamu. Benda-benda ni, ukuran-ukuran ni adalah supaya kita dapat buat bentuk huruf dengan baik, ya. Kalau kita tak ada panduan-panduan ni, kita tak boleh dapat buat bentuk huruf dengan baik. Contoh kalau macam orang nak buat bangunan, nak buat bangunan rumah kan. Nak buat bangunan, nak buat rumah, nak buat binaan. Mesti kan ada ukuran. Kalau ukuran dia salah, sengitlah bangunan tu. Goyanglah habis dia utuh. Itu contoh dia, ya. Macam tu juga dengan huruf. Huruf dalam penulisan Arab. Huruf dalam penulisan Arab, dia mementingkan kaedah. Kaedah titik-titik ukuran. Ni kaedah dia, ukuran dia menggunakan titik, ya. Jadi kamu kena dapat buatkan, mesti dapat buat titik ukuran dengan betul, ya. Dengan baik. Segi 4 sama, atas bawah sama, kanan kiri sama. Okey. Ustaz buat titik. Kemudian Ustaz buat satu garisan. Garisan. Kemudian Ustaz buat satu lagi titik kat sini. Satu. Tengok, 1 2 3. Okey, cukup. Ni. Okey, nampak kat sini. Cuba buat ni dulu, ya. Buat cantik-cantik, buat elok-elok. Okey, kemudian tengok dekat sini, garisan ni, nampak? Ni. Titik ukuran tadi tu, dia ada satu. Kita boleh buat satu garisan dekat sini, nampak? Garisan. Garisan ni untuk apa? Garisan ni untuk kita buat dia punya kepala huruf ba yang bawah ni. Okey, jadi kamu kena ikut ni, ikut. Tolak naik ke sini. 1 2. 1 2, daripada bawah sini tolak naik, tolak, ikut dia punya line ni, nampak? Ini sebab itu Ustaz buat dia punya garisan. Kamu pun kena buat dia punya garisan. Line ni nak ikut mana? Garis ni ikut titik yang kamu buat tadi tu. Segi 4 sama, nampak tak yang ni? Buat ikut sini, tolak sini, berhenti. Situ. Okey, buat dulu, okey, tengok. Okey, tolak, Ustaz naikkan, tolak ke kanan, naik ke atas. Nampak? Itu. Okey, kalau dalam tulisan yang ni, tengok Ustaz, ni mungkin banyak titik dia ganggu. Tengok Ustaz buat. Tolak. Macam tu. Okey. Letakkan pensel kamu serong dan dia akan dapat tebal sikit. Nampak? Dia mesti tebal. Dia bukan nipis. Tak, ini salah. Okey, ni tak betul. Ataupun kamu buat lurus. Tak. Dia bentuk dia
Macam ni, dia ada lengkup sikit. Yang ini kena berlatih lah, ya, kena berlatih banyak-banyak. Berlatih lagi. Jadi nak dapat dia punya panduan serong dia tu, ni lah apa titik tadi tu. Nampak? Ni titik. Tu. Okey. Okey. Baik, kemudian kita berhenti di titik yang nombor 2 ni. Jadi ustaz buat satu garisan. Kita nak buat dia punya badan. Kita nak buat dia punya badan. Kemudian apa yang perlu kita buat titik. Titik badan huruf ba ni sama macam ba yang bentuk yang pertama tadi. Dia punya panjang dia berapa yang tadi? 6 kan? Jadi yang ini pun kita akan buat 6 ya. Kita akan buat 6. Okey. 1 2 3 4 5 6. Okey. 6 titik. Nampak kat situ? 1 2 3 4 5 6. Ustaz buat besar-besar lagi kat situ. Okey, kemudian titik nombor 5 letakkan satu titik di bawahnya. Okey, jadi apa yang perlu kita buat selepas ini, kita akan pusingkan kat sini, kita akan bawa dia turun. Nampak tak? Ini kita akan bawa dia turun. Turun dan dia bertemu dekat titik nombor 5. Kat sini kita kena berhenti macam tadi. Ini badan dia. Okey. Badan dia. Okey, baik. Tengok ustaz buat. Naik dah, berhenti kat sini, pusingkan. Ni turun. Okey, guna pensel kamu turun. Dan berhenti kat sini. Nampak dia berhenti. Okey, dia berhenti di sini. Okey, jadi ukuran kat sini, ruang kat sini kita boleh dapat satu titik. Ini garisan bawah dia. Nampak? Ni garisan bawah dia. Jadi kat sini kamu boleh dapat satu titik. Jadi dengan syarat tadi, kamu berhenti kat sini, kamu buat titik dan kamu sambungkan kat sini, berhenti. Ya, jadi kita akan berhenti di titik yang nombor 5 dan kemudian kita akan sambung lagi. Kita akan buat apa? Kita akan buat dia punya ekor. Pusingkan je. Pusingkan macam kita buat bola. Tapi bukan kita nak buat bola kat sebesar kat sini. Kita nak ambil ukuran macam kita buat bola dan kita akan berhenti kat sini. Dia ambil separuh je bola tu. Ya. Baik. Jadi ustaz akan sambung daripada sini, ustaz sambung, ustaz naik. Yang ni macam kaedah kita buat huruf ba yang tadi tu. Huruf ba yang pertama tadi tu kan. Jadi dia kena serongkan, serong, pusing dan akhirnya dia akan tajam. Dia akan tajam, nampak? Dia akan tajam dan dia akan menghala ke kanan. Macam tu. Okey. Nampak kat situ? Boleh? Okey, ustaz buat lagi sekali. Okey, ustaz buat lagi sekali, tengok. Okey, ustaz buat satu titik. Kemudian kita akan tolak. Naik. Okey. Ini titik dia tadi kat sini berapa? 3. 1 2 3. Okey. Okey, kemudian panjang dia kita buat 6. 1 2 3 4 5 dan 6. 1 2 3 4 5 dan 6. 6 titik yang ke-6 jangan lupa buat titik dia kat bawah. Okey, kemudian kamu ambil kat sini, ambil yang ini, pusingkan dia, turun. Ni cantum kat sini. Turun. Buat lengkung sikit. Sini berhenti. Kemudian kat sini kita akan sambungkan dia. Ya, itu bentuk dia dulu, ya. Sebab kalau kamu terus buat, kalau biasa dah biasa tak apa, tapi kalau yang belum biasa tu ikut ukuran dia ni. Titik-titik dia. Ustaz buat, ustaz pusingkan daripada sini. Ustaz bawa turun.
Turun. Okay, dan dia akan berhenti dekat nombor 5. Ya. Berhenti nombor 5. Kemudian kita akan sambung buat ekor dia. Pusing, pusing. Okey, pusing. Pusing, pusing. Sama macam kita nak buat bentuk bola. Macam kita buat bentuk bola. Jadi kat sini dia akan dapat satu titik. Okey. Boleh? Okey, titik huruf ba, huruf ta, huruf sa. Okey, macam mana kita nak buat? Okey. Turun. Kemudian berhenti, kita buat pusing. Pusing pelan-pelan. Okey. Baik, huruf ba, contoh huruf ba kita akan buat kat bawah sini titik dia. Kalau huruf ta, sini. Buat ta. Kemudian huruf sa. Sama, tak susah. Titik dia tak ada masalah. Ya, Ustaz rasa titik dia tak ada masalah. Cuma masalah untuk kita buat huruf ba, huruf ta dengan huruf sa ni, masalah ekor dia ya. Tadi masalah yang kita nak buat dia punya permulaan dia huruf ba ni. Kepala dia yang ke bawah ni, janggut dia. Ada yang setengah orang panggil janggut. Janggut huruf ba. Ada yang setengah panggil kepala dia kat bawah. Ada yang panggil ekor dia yang ni. Salah mana-mana. Yang penting permulaan huruf ba ni, yang tadi tu cara dia, Ustaz ingatkan lagi sekali. Buat titik dulu. Titik. Lepas tu buat garisan. Ini kita punya panduan. Kita nak akan menghalakan ke mana. Ni nak berhenti kat mana. Buat titik dia. Titik dia ada 2 kat sini. 1, 2. Berhenti. Okey, berhenti. 1, 2. Tolak. Berlatih lagi. Macam tu. Okey, kemudian baru kita buat sambungan. Yang sambung ni kena naik dan turun. Naik, turun. Mesti turun ke bawah. Dia mesti turun. Kalau kamu buat straight, dia tak jadi tu. Kalau kamu buat terus, dia takkan jadi. Dia mesti kena turun ke bawah. Jadi macam mana nak panduan dia turun ke bawah? Macam mana? Kenalah buat titik dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik nombor 5. Letak 1. Yang ini akan sambungkan sini. Ini panduan dia. Jadi kamu tahu, kamu mula daripada sini dan akan berakhir ke sini. Kemudian daripada sini kamu akan pusing. Pusing, buat macam bola. Maka jadilah dia huruf ba, huruf ta dan huruf sa. Okey, ini asas penulisan huruf ba, huruf ta dan huruf sa, dan Ustaz harapkan kamu dapat buat dengan baik. Kamu dapat buat dengan baik dan kamu dapat tulis dengan baik ya, insya-Allah. Baik. Sulus 1/3 ya. Sulus 1/3 bermaksud sulus itu 1/3. Okey, apa yang dimasukkan kat situ, tengok kat sini ya. Kamu tengok dekat sini, cuba kamu perhatikan, nampak tak huruf ba ni? Yang ini dia ruang dia lebih besar. Nampak? Yang ini ruang dia lebih kecil. Nampak tak? Kat situ. Yang ini dikira 1, yang ini 2. 2 tambah 1 3. Okey. Jadi yang ini 1 ni dia lebih kecil. Kawasan sini dia lebih kecil. Kawasan yang ni dia lebih panjang. Sama juga yang macam ni. Tengok huruf ba yang tadi kita belajar tu. Nampak tak? Ni nampak, tengok. Itu nama dia sulus, hot sulus. 1/3. Nampak? 1, 2. Nampak? Ini ruang dia lebih besar. Yang ni lebih kecil. Jadi bermaksud kalau kamu buat huruf ba tu, kamu buat huruf ba macam ni, dia tak sama, ukuran dia tak betul, maka dia tak jadilah hot sulus tu. Ya, ukuran dia tak tepat. Dia nak kat sini lebih kecil, lepas yang ni lebih besar. Dia macam tu. Okey, itu ukuran. Okey, jadi sedikit sebanyak penerangan Ustaz pada hari ini. Ustaz harap dapat membantulah semua murid-murid untuk menulis huruf hot hot sulus. Mudah-mudahan kamu dapat berlatih dengan baik dan kamu dapat buat latihan dengan baik. Kalau dah siap latihan tu, kamu bolehlah ya, kamu boleh semak dengan guru-guru kamu. Hantar latihan tu kepada guru kamu supaya
guru kamu dapat semak ya. Guru kamu dapat semak dan kamu dapat betulkan tulisan kamu dari semasa ke semasa. Ya, maklumlah sekarang ni musim PDPR, PKP, dan kamu pun susah nak berjumpa dengan guru kamu. Jadi Ustaz harap video ni dapat sedikit sebanyak membantu kamu berlatih dekat rumah ya. Jangan malas, teruskan usaha, kuatkan semangat untuk teruskan belajar, dan mudah-mudahan Ustaz doakan semua murid-murid berjaya di dalam peperiksaan dan berjaya di dunia dan di akhirat. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang dalam penulisan huruf-huruf yang seterusnya ya, insyaAllah. Okey, kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.